Alhamdulillah, setelah kita talaqi Al-Quran pada ayat yang ke-9, pada ayat yang ke-6, pada ayat yang ke-5 sehingga ayat yang ke-9, insya-Allah kali ini kita akan tadabbur apakah yang Allah Subhanahu wa taala terangkan pada ayat yang ke-5 sehingga ayat yang ke-9, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada minggu lepas kita telah mempelajari tentang 4 ayat yang pertama, yang mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan negeri Mekah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wa anta hillum bihadzal balad, yakni dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana berada di Mekah pada ketika itu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk membuka kota Mekah, dan pada ketika itu kemudian Allah kata wa walidi wa ma walad. Allah kata demi wa walid wa ma walad, demi orang yang melahirkan dan orang yang dilahirkan, yakni antara pertalian kekeluargaan di situ. Kemudian Allah kata laqad khalaqanal insana fi kabad. Allah kata kami telah menciptakan manusia dalam keadaan kepayahan. Apakah yang dimaksudkan dengan kepayahan ini? Setiap manusia akan melalui kehidupan yang berliku dan ujian untuk menempuh syurga Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sambung kembali pada ayat yang ke-5. Setelah Allah kata manusia ini diciptakan dengan susah payah, yakni setiap daripada kita melalui jalan-jalan kehidupan yang berliku dan ujian-ujian yang Allah beri kepada kita untuk memastikan sama ada kita kekal kepada Allah ataupun kita kecundang. Kemudian Allah kata ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Apakah manusia itu mengira bahawa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa ke atasnya? Maksud daripada ayat ini ialah ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahawasanya kita ini berbuat sesuatu, adakah tidak ada yang menghalang ataupun tidak ada yang boleh memberi hukuman kepada kita sehingga kita bebas melakukan kemaksiatan. Sekiranya seseorang itu melakukan kemaksiatan, dia bebas melakukan apa yang dia inginkan, seakan-akan dia cuma hidup sekali dan tidak akan dihidupkan pada hari kiamat kelak. Dia bebas melakukan apa saja. Kamu ingat, kamu boleh terlepas. Tidak ada siapa yang boleh menghukum kamu. Apakah setelah tubuhnya menjadi hancur dan tulang belulangnya berubah menjadi tanah, adakah Allah tidak mampu untuk membangkitkannya ataupun dia terlepas daripada hukumannya? Ini yang Allah beritahu kepada kita. Kamu ingat, tidak ada kuasa yang boleh menghukum kamu. Lihat At-Tahrir wa Tanwir. Sebab itu dalam kehidupan kita di muka bumi ini, apa-apa sahaja kelakuan yang kita lakukan, ketahuilah bahawasanya ada yang akan melihat dan mengawas apa yang kita lakukan. Setiap gerak-geri kita, percakapan kita, pendengaran kita, mata kita, kesemuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah kata yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia menyatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Bermaksudnya apa? yakni aku telah menggunakan harta ini untuk kepuasan nafsu.
kemaksiatan, dengan kata erti lain untuk keduniaan semata-mata, tanpa memberi faedah kepada agama. Dia menghabiskan harta sepuasnya, menghabiskan harta untuk hal-hal yang haram, berfoya-foya, kerana ia menyangka bahawasanya hartanya akan ada dan tidak akan habis-habis. Hartanya akan ada dan tidak akan habis-habis. Kemudian, kerana dia menyangka hartanya itu tidak habis, maka Allah menamakan sikap menghabiskan harta pada kemaksiatan dengan perkataan ihlak. Sebab itu yaqulu ahlaktu, yakni memusnahkan. Dan Allah tidak menamakan dengan infaq. Berbeza. Menghabiskan harta ke arah kemaksiatan, Allah kata ahlaktu ataupun ihlak. Tetapi kalau untuk kebaikan, menghabiskan harta untuk kebaikan, mengeluarkan harta itu untuk kebaikan, untuk agama, dipanggil infaq. Hal ini kerana harta yang digunakan untuk maksiat tidak akan memberi manfaat kepada pelakunya, kecuali hanyalah kerugian dan penyesalan. Maka berlainan pula dengan infaq. Infaq ini adalah mengeluarkan harta pada jalan Allah, berniat mengeluarkan harta untuk agama Allah, dan telah berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang menyalurkan hartanya pada jalan Allah, maka keuntungannya yang berlipat-lipat ganda. Sebab itu dikatakan tidak akan miskin orang yang menyalurkan hartanya pada jalan Allah. Beritahu kepada saya bukti orang yang bersedekah pada jalan Allah, yang menyumbang pada jalan Allah, sejarah mencatatkan dia miskin. Tidak ada. Tetapi orang yang menyalurkan hartanya kepada dunia, kepada kemaksiatan, banyak sekali sejarah yang mencatatkan dia berakhir dengan kerugian, penyesalan, kemusnahan dan sebagainya. Dan sebagainya. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan oleh Allah, yaqulu ahlaktu malan lubada, yakni bermaksud manusia pada ketika itu banyak menghabiskan harta-hartanya untuk perkara yang tidak ada kaitan dengan agama, perkara yang sia-sia, kefoya-foyaan dan keduniaan. Oleh sebab itu, sekiranya kita diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita lupa untuk menunaikan yang pertama sekali zakat. Ini sangat penting. Yang kedua, infaq. Yang ketiga, sedekah. Yang keempat, sekiranya boleh berwakaf, kita berwakaf. Ini sangat digalakkan di dalam agama, dan ia memberi pulangan yang berlipat kali ganda. Mungkin kita tak nampak, tetapi ia memberi pulangan di akhirat nanti. Ia memberi pulangan di akhirat nanti. Kemudian Allah kata, ayahsabu an lam yarahu ahad. Allah kata, apakah dia tidak mengira bahawa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Setelah dia berkata, aku telah membelanjakan harta aku dengan banyaknya, Allah kata, engkau tak nampak ke apa yang kau buat ni ada yang memerhatikan? Orang ini tatkala berkata, ahlaktu malan lubada, aku telah mengeluarkan duit ini, harta ini dengan banyak, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ia mengucapkan dengan kesombongan, ia menyombongkan harta yang banyak yang telah ia salurkan dalam kemaksiatan. Dahulu orang-orang jahiliah berbangga-bangga dalam menghambur-hamburkan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan mereka menganggap sikap seperti ini adalah kemuliaan, membazir-bazir harta untuk kemewahan dunia. Ini adalah kemuliaan. Ini masyarakat jahiliah. Ini mereka lakukan untuk menunjukkan bahawa begitu banyak harta mereka sehingga mereka tak peduli untuk membazirkan harta mereka. Oleh sebab itu, kalau kita lihat, sekiranya kita mempunyai harta yang banyak,
maka kita jadikan harta itu sebagai satu syarat ataupun sebagai satu jalan untuk kita ke arah kemaksiatan. Aku ada duit, aku boleh buat apa aku suka. Aku ada duit, aku boleh rasuah apa yang aku nak. Aku ada duit, aku boleh buat apa yang aku suka. Tidak ada siapa yang boleh halang aku. Duit adalah segala-galanya. Maka hal ini menyebabkan dia telah binasa. Walaupun rezeki itu Allah Subhanahu wa taala yang bagi, tetapi dengan rezeki itu, dengan kurniaan Allah itu, Allah telah menjauhkan dirinya. Bagaimana saya mengambil contoh, seorang ibu ada 2 orang anak. Seorang anak yang pertama, dia bagi saja kelonggaran. Anak itu nak pergi mana, dia bagi. Anak itu nak keluar, mak nak keluar, dia bagi keluar. Anak itu, mak nak pergi beli, pergi beli. Nak pergi mana pergi, mak tak tanya pun. Seolah-olah seakan-akan anak itu diabaikan. Memang dia bagi, tetapi tidak ada perhatian. Melainkan yang kedua, mak nak ni, tak boleh, bahaya. Mak nak duit, kena berjimat. Jangan makan banyak sangat. Contoh, ini contoh. Mak nak bagi situ, dengan siapa, pergi mana, balik cepat, jangan pergi. Ada halangan kerana kita dijaga. Ibu menjaga anak satu lagi. Kalau kita lihat dalam situasi ini, Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang memberikan rezeki. Ustaz, kenapa Allah bagi dia kaya sedangkan dia tak solat, dia tak bayar zakat, lagi dia buat maksiat, lagi kaya ustaz? Begitu. Sebab apa? Kerana Allah telah membiarkan dia dengan kesesatan dan kelalaian dunia. Itulah orang yang paling-paling menyesal dan paling-paling rugi. Sedangkan orang yang Allah uji ni, Allah nak jaga dia. Sebab itu bila Allah uji kita, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mana apabila mereka ini ditimpa ujian dan musibah, mereka kata inna lillahi, kepada Allah lah kami datang, wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya lah kami akan kembali. Itulah yang disebut di dalam Al-Quranul Karim. Ada apabila ia menyangka bahawa perbuatan tersebut tidak ada yang lihat, tidak ada yang dihisap, baik kecil maupun besar. Padahal apapun yang dilakukan, kesemuanya akan dilihat oleh Allah dan dicatat oleh malaikat. Oleh sebab itu, apabila kita melakukan sesuatu perkara, pastikan apa yang kita buat, hatta kadang-kadang kita mengumpat benda-benda yang kecil, mudah-mudahan kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia ni kadang-kadang iman dia turun dan naik. Ada kalanya kita tergelak seakan-akan kita bergembira. Ada kalanya kita betul-betul beriman seakan-akan kita akan mati pada besok hari. Manusia ini iman turun dan naik. Sebab itu Allah menyukai orang-orang yang sentiasa beristighfar kepadanya. Yani istighfar, memohon ampun kepadanya. Sebab itu berbanyakkan istighfar. Kadang-kadang istighfar ini tidak semestinya hanya sekali. Buatlah istighfar itu berkali-kali. Kerana istighfar yang pertama mungkin kita rasa dalam sikap yang riak dan ujub. Diselangi dengan istighfar yang lain, mudah-mudahan ia menjadi satu perisai kepada diri kita agar sentiasa kita tunduk dan malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengingatkan manusia ini akan kenikmatan dan kurniaan Allah yang diberikan kepadanya, yang seharusnya semua kurniaan tersebut dia gunakan untuk bersyukur kepada Allah. Pada ayat yang seterusnya, Allah mengingatkan kita bahawasanya Allah memberi kita satu kenikmatan yang sangat besar. Allah kata apa? Pada ayat yang ke-8 dan ke-9. Allah kata, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Allah kata, bukankah kami telah menjadikan untukmu sepasang mata, wa lisanan wa syafatain. Wa lisan, yakni dengan lidah, wa syafatain,
syafatan, yakni dua bibir, sepasang bibir. Sebab itu Allah menjadikan kita ini yang pertama sekali dengan mata dan dua bibir. Untuk apa? Ini menunjukkan satu kurniaan Allah yang Allah berikan kepada manusia. Kehebatan benda yang kecil ini, benda yang lembut, bukan keras. Ya, mata tidak ada tulang, bibir tidak ada tulang, tetapi Allah memberikan keistimewaan kepada dua item ini. Allah ingin menunjukkan kurniaan Allah kepada manusia. Allah telah memberikan kepadanya kenikmatan lisan dan kenikmatan dua bibir. Bayangkan kalau kita tidak ada dua bibir, hanya ada satu bibir, kita mungkin tidak boleh bercakap dan tidak boleh menyebut sesuatu pun. Dan kenikmatan lidah, tidak boleh merasa dan tidak boleh menyebut sesuatu dengan tepat. Dan juga kenikmatan dua mata, yakni dua mata tujuannya untuk fokus kepada satu arah, ataupun mata ini digunakan untuk tujuan melihat benda-benda yang jauh dan benda-benda yang dekat. Bayangkan kalau kita satu mata untuk memandu kenderaan, mungkin sukar untuk kita melihat kiri dan kanan. Begitulah kekuasaan Allah. Bagaimana Allah menciptakan mata, dua mata, sepasang mata kepada manusia. Kenikmatan mata untuk melihat keagungan dan kebesaran Allah dan ciptaannya. Lisan dan dua bibir yang dapat digunakan untuk mengungkapkan isi hati. Demikian juga untuk membantu bagi makan dan minum serta menambah indahnya rupa. Di dalam ditulis oleh Ibnu Kathir. Namun kebanyakan manusia tidak mensyukurinya dengan menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Mata kita gunakan untuk melihat benda-benda maksiat. Mulut kita dan lidah kita paling banyak untuk kita bercakap benda-benda yang tidak baik, bercakap benda-benda yang lara, menyebutkan perkataan-perkataan yang tidak sopan seperti bodoh, cilaka. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut, Nabi ni bukanlah seorang pengkeji, bukan seorang pelaknat, bukan seorang pemaki. Ini kadang-kadang kita lihat di antara kebanyakan asatizah, para ustaz, mereka berceramah, tapi dalam ceramah mereka bercakap benda-benda yang tidak sepatutnya. Kalaulah Nabi hadir ataupun Nabi lihat pada ketika itu, tidakkan sama apa yang diajar oleh Nabi. Sebab itu dakwah ini satu benda yang sangat susah dan memerlukan metodologi dakwah yang sangat ketat. Seorang yang berdakwah ini tidak boleh mencarut dan memaki. Walaupun kadang-kadang pengikutnya ramai, tetapi tidak sama dengan attitude seorang yang dikatakan berdakwah itu. Sebab itu saya tidak menggemar untuk kata cilaka, bodoh dan sebagainya. Walaupun ia satu benda yang dianggap lawak dan satu benda yang dianggap ia kebiasaan, tetapi sebagai seorang pendakwah, mulut kita ini akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang apa yang kita tak suka dengan orang itu, kita kata dia bodoh, kita kata dia jahil, kita kata dia sesat. Kadang-kadang kita tak tahu, mungkin ada pendapat yang betul, yang kita salah. Sebab itu di dalam dakwah sentiasalah mengkaji dan belajar. Penatnya dakwah ni. Sebab itu Nabi SAW bukanlah seorang, apabila Nabi SAW berdakwah, Nabi tak pernah guna perkataan-perkataan yang kesat dan kotor sebegitu. Dan juga lisan yang kita gunakan ini adalah untuk berzikir. Apatah lagi kita ni ahli Al-Quran, apatah lagi kita ni merupakan seorang yang menjaga Al-Quran, baca Al-Quran. Saya ingat lagi dahulu ketika saya muda, kita biasa muda, kita mungkin suka untuk menyanyi. Biasa zaman muda kita suka menyanyi. Itu lumrah. Sifat manusia sukakan hiburan. Lagi kita ada suara yang sedap, kita suka menyanyi. Tetapi bila kita mendalami Al-Quran, kita rasa sayang untuk menghabiskan suara kita ke arah menyanyi lagu-lagu yang tidak patut. Sebab itu kadang-kadang saya akan diam sahaja, walaupun lagu tu lagu kegemaran saya. Saya akan diam. Kerana apa? Kerana saya simpan suara saya.
untuk saya mengalunkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Apatah lagi saya mengajar setiap hari dan saya menjadi imam setiap hari, maka tidak ada jalan lain melainkan saya hanya senyap apabila saya tidak senyap apabila bercakap benda-benda yang tidak penting. Untuk bercakap benda-benda yang tidak penting saya akan tidak cakap, dan untuk mengalunkan benda-benda yang tidak penting, lagu-lagu yang tidak penting, saya tidak akan mengalunkan, hanya mendengar sahaja. Walaupun itu lagu kesukaan kita, kerana mulut kita dan suara kita ni saya sayang, kerana saya lebih suka untuk mengalunkan Al-Quranul Karim. Biarlah kita serak untuk mengalunkan Al-Quran daripada kita serak untuk menyanyi lagu-lagu yang tidak sepatutnya. Sebab itu mata yang diberikan oleh Allah digunakan untuk melihat hal-hal yang haram. Contohnya kita melihat maksiat. Ini sangat mengecewakan kita. Oleh sebab itu, apa yang nak disimpulkan pada ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-9 ini, yang pertama sekali kesimpulan yang kita nak buat adalah janganlah gunakan harta kita untuk kemaksiatan. Inilah pesan kita. Walaupun Allah memberikan kita ini harta yang banyak, walaupun Allah memberikan kita kesihatan yang bagus, keadaan yang baik berbanding dengan insan-insan yang lain, janganlah kita gunakan untuk perkara yang berfoyo-foyo. Ini nasihat yang pertama. Yang kedua, selain setengah itu, jangan suka untuk mempamerkan apa yang kita ada. Itu nasihat saya. Jangan suka untuk mempamerkan apa yang kita ada. Contoh, umpamanya kita ada makanan yang lazat ataupun, jangan gemar untuk mempamerkan, kerana dia akan menyebabkan hasad ataupun penyakit ain. Yakni penyakit yang mana hasad, orang tak suka dengan kita. Kemudian yang kedua, pastikan apa yang kita buat itu, pastikan kita tahu yang aku buat ini ada yang melihat, aku buat ini ada yang mencatat, aku buat ini ada yang melihat dan memasukkan apa yang aku buat ini dalam buku catatan amal. Sebab di kanan dan kiri kita ada malaikat yang akan memerhatikan kita. Tubuh badan kita akan menjadi saksi dengan apa yang kita buat. Tak cukup dengan malaikat yang mencatat amalan kita, ditambah pula dengan saksi kulit kita yang akan menjadi saksi apa yang kita lakukan. Begitu adilnya mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan memanggil orang lain untuk menjadi saksi. Dia akan memanggil tubuh badan kita sendiri yang akan bercakap, yang akan menyaksikan sendiri. Kehebatan mahkamah Allah adalah mahkamah yang seadil-adilnya. Mungkin kalau kita lihat di negara-negara lain, di Malaysia, mahkamah ni tak adil umpamanya, tetapi mahkamah Allah adalah mahkamah yang paling adil. Dan yang terakhir, Allah memberi kita kenikmatan, rezeki, kesihatan, wajah yang baik. Gunakanlah untuk kita mengabdikan diri. Kan ada, kalau andai kata ada suara yang baik, gunakanlah suara itu untuk kita mengalunkan selawat, zikir, baca Al-Quran. Mudah-mudahan suara ini akan menjadi saksi juga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan dapat sesuatu yang bermanfaat pada hari ini, pada ayat yang ke-5 sehingga ayat yang ke-9 pada surah Al-Balad, pada tadabbur kita pada hari ini, insya-Allah. Jika tidak ada apa-apa soalan, insya-Allah kita akhiri dulu, dan minggu hadapan kita akan sambung kembali pada ayat yang lain, insya-Allah. Subhanakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.